ataupun kalamun. Dua-dua betul. Ini dipanggil ma'arifah, dipanggil nakirah. Ini lebih khusus, ini umum. Dua-dua boleh. Dia tak boleh al-kalamun ataupun kalamu, tak boleh. Dia al-kalamu ataupun kalamun. Erti daripada sifat kalam, artinya adalah sifat perkata Allah. Hukumnya adalah, dia tanya hukumnya, hukum sifat ini adalah wajibun. Wajib di sini bukan buat dapat pahala tinggal berdosa, tapi wajib di sini maknanya mesti ada daripada perspektif pelajaran tauhid. Kerana wajib itu maksudnya ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Itu kalau fiqh. Kalau wajib fiqh buat dapat pahala orang yang tinggal berdosa. Tapi kalau wajib pelajaran tauhid, ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Apa-apa yang tak tergambar di akal tiada. Mana mesti ada. Mesti ada sifat kalam ini bagi Allah Ta'ala. Okay, lawannya, ini tak ada dalam kitab kita ya. Ini saya tengah syarah. Orang boleh kau elaborate. Saya tengah elaborate lah ni. Lawannya sifat al-bukmu. Al-bukmu maksudnya keluh atau bisu. Kalau ditanya orang apa hukum sifat al-bukmu ini, jangan kata haram. Haram itu buat dosa tinggal dapat pahala. Contoh zina, mencuri, merampak, membunuh, sebagainya. Kita kata sifat al-bukmu ini hukumnya mustahil. Mustahil itu makna mesti tiada. Ini setelah saya permudahkan. Dalam kaedah asal, mustahil ini maksudnya ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Apa-apa yang tak tergambar di akal kita ada. Mana mesti tiada sifat al-bukmu ni, bisu bagi Allah Ta'ala. Dalilnya, sebelum dalil kita bahas tentang jenis sifat. Okay, sifat-sifat Allah ada 4 jenis. Pertama, nafsiyah. Satu je, wujud, ya. Kemudian sifat salbiyah. Ada 5. Iaitu qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah. 5. Okay. Sifat jenis yang 3 dipanggil sifat ma'ani. Ada 7. Qudrah, iradah, ilmun, hayah, sama, basar, kalam. Jadi dia nombor 7 daripada 7 sifat ma'ani. Satu lagi terakhir sekali, sifat ma'nawiyah. Itu sifat yang dilazimkan oleh sifat ma'ani. Sifat yang dinisbahkan pada sifat ma'ani, iaitu kaunuhu kepada sifat ma'ani. Maksud, kalau ada kudrah, ada kaunuhu qadiran. Kalau ada kalam, kaunuhu mutakalliman. Tamam. Jadi kalau sebut sifat kalam itu, jenis sifatnya sifat ma'ani. Ma'ani maknanya tujuan. Yakni tujuan sifat ada pada sifat. Usahlah Ustaz. Alah, senang dia. Tidak perlu perantara. Apa tujuan? Abalah datang sini nak mengaji sifat 20 dengan Ustaz Hayat. Ya. Apa makna abalah datang sini? Apa tujuan abang Allah datang sini? Jadi tujuan sifat kalam ada pada sifat kalam, itu tidak memerlukan perantara, iaitu lidah dan mulut. Kerana Allah Ta'ala Maha berkata, mempunyai sifat perkata dengan sifat kalam. Allah Ta'ala berkata dengan sifat kalam. Allah Ta'ala berkuasa dengan sifat kudrah. Allah Ta'ala maha kehendak dengan sifat iradah. Allah Ta'ala maha hidup dengan sifat hayah. Allah SWT maha mendengar, maha melihat dengan sifat sama' dan basar. Maka tujuan sifat ada pada sifat, tidak memerlukan perantara, iaitu kalau kudrah tidak memerlukan perantara tenaga.
Kalau sifat hayah tak memerlukan perantaraan nyawa dan roh. Kalau sifat sama' tak memerlukan perantara telinga. Kalau sifat basar tidak memerlukan perantara mata. Kalau sifat kalam tidak memerlukan perantaraan lidah ataupun mulut ataupun suara ataupun bunyi ataupun huruf ataupun perkataan demi perkataan diselang-selikan antara perkataan yang pertama dan kedua dengan satu fasal gap, iaitu namanya diam. Tidak. Jadi kalam Tuhan tak sama macam kalam kita. Ya. Okey, setakat ni boleh faham. Nanti saya terangkan beza kalam Tuhan dengan kalam kita. Dalil. Dalil yang sama tuan-tuan ni kita baca untuk budak tak bercakap. Ini saya masuk lautan Islam sikitlah. Ustaz Syarhan tak 2-3 hari lagi datang sini. Saya dengan Ustaz Syarhan tahun 2001 ya. Saya keluar pada Ustaz Syarhan 2008. Buku pertama Ustaz Syarhan tu saya tulis. Lautan Islam menangkis kejahatan makhluk halus. Saya tulis tahun 2004 buku dia. Top buku tu ya. Top. Saya ni sebagai penulis lah, dan dia bagi poin-poin, saya tulis. Ya. Saya keluar tahun 2008. Nak kata clash tak clash jugalah. Tapi kalau Ustaz Syarhan jumpa saya, dia kenal lah. Macam tu lah ya. Saya 2008 saya buat kiswah. Tu Ustaz Syarhan saya kenal. Dia senior saya setahun di Insaniah Kedah. Bikin salam dia. Sebab saya duduk kuliah waktu tu. Sayang pula naikkan kuliah. Okay, dalil. Wa kallamallahu Musa taklima. Surah An-Nisa ayat 164. Dia ambil madu colek ke mulut budak, pusing mawan arah jam, baca wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah berkata-kata terhadap Nabi Musa dengan kata-kata yang sempurna. Ya, ini dengan benar-benar sifat berkata. Berkata yang benar-benar, tuan-tuan. Ya. Jadi di sini bagi depan, di sini ini marfu', ini mansub. Kerana ini fa'il, ini maf'ulun bihi. Baca nahu, tak baca. Jadi Allah berkata kepada Nabi Musa. Bila wa kallamallahu, maka dia fa'il. Tuhan yang bercakap kepada Nabi Musa, yang ditujukan cakap menerima percakapan Allah Ta'ala. Nabi Musa AS dipanggil maf'ulun bih, tukang kena cakap adalah nama Nabi Musa AS. Sebab itu Nabi Musa dipanggil kalimullah, orang yang bercakap dengan Allah Ta'ala dengan terus, mubasyaratan, tanpa kaifiyat, tanpa metod. Macam mana? Wallahu'alam. Hanya Allah Ta'ala saja tahu macam mana Allah Ta'ala mentajallikan perkara tersebut. Jadi Mu'tazilah dia tak setuju. Dia kata mustahil lah Allah Ta'ala bercakap pada Musa. Mustahil lah, kita tak boleh terima, tak boleh brain. Sebab dia menggunakan logik akal lebih daripada naqal, lebih daripada Al-Quran. Jadi dia ubah. Wa kallamallaha Musa taklima. Pada waktu ini Allah jadi maf'ulun bih, tukang kena cakap. Musa jadi fa'il. Ini Nabi Musa yang bercakap dengan Allah. Dia menerima percakapan adalah Allah, bukan Nabi Musa yang menerima percakapan Allah. Tapi pada kali ini Allah Ta'ala menerima percakapan Nabi Musa. Dia ubah baris. Wa kallamallaha. Sepatutnya wa kallamallahu. Sebab tu tuan-tuan kena mengaji bahasa Arab. Yang tak mengaji bahasa Arab, kelas bahasa Arab saya puluh-puluh orang, tinggal 3 orang je tadi. Ya. Saya tanya orang kelas bahasa Arab sana sini, "Bukan kaya kelas bahasa Arab?" "Sama Ustaz. Ber-30 tinggal 4. Lah Ustaz dah tahu arti, berhenti." Saya tak tahu arti, 3 orang semacam je. Dengan harapan satu hari nanti mazhar Allah datang. Kenalah. Ini maksudnya kamu macam mana orang yang ngaji agama kalau tak ngaji bahasa Arab? Cannot brain. Macam mana orang yang ngaji agama tapi tak ngaji bahasa Arab? Nah, tadi tak dapat tidak kena mengaji bahasa Arab, orang nak mendalami agama, tafaqquh fiddin. Tak banyak sikit, tak sikit banyak. Jadi saya tegang macam ni kan dah jadi jam lah. Maf'ulun bih, tak tahu ketahuan. Tapi saya tegang jugalah. Semoga ada yang pernah dengar benda ni dia jadi faham. Okey. Tak apalah, kita smash sikit ya. Smash sikit tu dia sentuh kot. Wah, saya nak baca bahasa Arab, saya lah. Datang ya. Nah. Satu lagi. Ustaz khabar
silang-silang dah saya ni. 3 wire dah. Okey, keterangan. Tuhan bersifat dengan sifat perkata. Bila Tuhan berkata-kata, tak menggunakan mulut. Beza dengan kita ada mulut, ya, tak suara. Betul ya? Tak berhuruf, tak berbunyi, tak berperkataan, tak ayat diselangi dengan diam dan ayat kembali. Jadi yang Ustaz Mirjan baca tadi imam tadi, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Bukankah itu kalamullah? Sebut Al-Quran kalamullah. Al-Quran itu adalah kalamullah. Itu kalam macam mana? Sedangkan kita mengaji tauhid, Tuhan berkata dengan tak ada mulut, tak ada suara, tak berhuruf, tak berbunyi, tak berperkataan, tak berayat, tak diam. Kemudian disusuli dengan perkataan yang berikutnya, habis guna gaya. Sebab tu tuan-tuan kena kaji dengan lebih dalam. Sifat kalam ni sifat ma'ani yang paling payah sekali ya. Saya pelajaran saya 1 bulan ataupun 2 bulan tiap-tiap minggu nak kompres dalam masa 25 minit. Manalah jadi. Ikutlah faham tak faham ya. Jadi kalam ini terbahagi kepada 2. Saya sebut je lah. Sampai ada kitab khas mencarakan sifat kalam je. Sebab ini yang paling susah dalam sifat-sifat Allah Ta'ala, sifat kalam lah. Saya tak buka khilaf-khilaf lagi. Kalau buka khilaf-khilaf ni, dengan saya pening ya. Jadi saya terangkan yang simple je lah. Jadi yang kita baca hari-hari itu, yang mana malaikat Jibril berupa seorang manusia mengajar kepada Nabi Muhammad akan Al-Quran, itu dipanggil, saya tulis Romi je lah, kalam lafzi. Itu kalam yang telah diterjemahkan kepada bahasa makhluk, iaitu bahasa Arab. Tapi kalam Allah juga. Tapi bukan kalam yang sejati macam kita mengaji sifat 20 ini dipanggil kalam nafsi. Kalam nafsi maknanya kalam yang dinisbahkan kepada diri Tuhan. Maka kalau kita sebut reality, hakikat daripada kalamullah, inilah dia. Tidak bersuara, tidak berhuruf, tidak berbunyi. Jangan kita gambarkan Tuhan ketika turunnya ayat tu, suara Tuhan garau. Nak alif lam mim. Kalau begitu kita menyerupakan Tuhan dengan makhluk. Tuhan, apa hakikat realiti sifat kalam sebenar dipanggil kalam nafsi. Yang kita dengar, kita baca Quran, mushaf tu berkulit ke kulit, itu dipanggil kalam nafzi. Yes, itu masih dikategorikan sebagai kalamullah. Tapi kena sedar diri, itu bukanlah realiti daripada sifat kalam Tuhan yang sebenar, dipanggil kalam nafsi. Tetapi yang dapat sampai pada kita, supaya kita mampu untuk mempelajari dan memperdengarkannya sesuai dengan kapasiti kita sebagai makhluk, maka itu dipanggil kalam nafzi, yang dilafazkan setelah diterjemahkan kepada bahasa makhluk, iaitu bahasa Arab. Kemudiannya 20 minit lagi ni. Sekarang ni syak makin cepat ya. Saya nak save 10 minit untuk tu, tak tahu sempat tak ya. Ta'alluq sifat kalam. Ta'alluq sifat kalam. Ta'alluq saya terang itu makna fungsi sifat, iaitu dipanggil ta'alluq dilalah. Dilalah makna ta'alluq sifat kalam ni Tuhan memberi petunjuk, memberi panduan. Dilalah. Contoh kita sebut ta'alluq sifat qudrah, ithar, memberi bekas, menyediakan dan meniadakan. Ta'alluq sifat iradah, takhsis, menentukan. Kapit hijau berbanding dengan hitam, menentukan kita manusia bukan haiwan, untuk orang ni masuk syurga, masuk neraka, iradah Allah Ta'ala. Ta'alluq sifat ilmun, inkishaf, sama inkishaf, basar inkishaf. Dengan sifat ilmu, sama basar, jelas terbuka bagi Allah Ta'ala setiap sesuatu. Ta'alluq sifat ta'alluq sifat kalam dilalah, untuk menunjukkan. Menunjukkan apa? Jadi ini ada 5 dilalah dalam sifat kalam, iaitu kita boleh lihat dalam Al-Quran.
Pertama, Allah Ta'ala nak tunjuk al-amru. Apa maksud al-amru? Arahan dan perintah. Inilah sifat kalam Tuhan, nak menunjuk kepada perkara ni. Itu datanglah aqimus solah wa atuz zakah. Lagi dia ada 5 ya. 5. Semangat. Wah. Betul lah. Kerang ketok kepala, tak tengkeh kepala dah. Al-amru, yang kedua, buka je tuan. An-nahyu. An-nahyu maknanya larangan. Contoh la taqrabuz zina. Ya. Yang seterusnya al-khabaru. Allah. Khabar maknanya berita. Berita cerita tentang Nabi Musa, Nabi Yunus, Nabi Yusuf, Nabi Yaqub dan sebagainya tu. Dia khabar. Ini dilalah. Terdapat dalam Quranul Karim. Seterusnya al-wa'du. Al-wa'du janji baik. Cerita pasal syurga, cerita pasal balasan baik pada orang yang buat baik. Dan seterusnya al-wa'idu, janji juga tapi janji buruk, iaitu neraka dan azab pada orang yang toleh, orang yang asi, yang buat maksiat, orang yang fasik. Jadi kalau orang tanya sifat kalam Allah Ta'ala ni tunjuk kepada apa? Tunjuk kepada 5 perkara. Perintah, lagi larangan, lagi berita, lagi al-wa'du. Wa'du janji. Janji apa? Janji baik, syurga. Al-wa'idu janji juga. Janji apa? Janji buruk, neraka. Jadi inilah 5 dilalah sifat kalam. Boleh. Jadi balik kepada kitab kita. Baik, itulah Tuan Pengarang rahimahullahu taala menyebut di situ, dan sepatutnya bagi orang yang muta'aqid, yang betul i'tiqad dia, ia berzikir pada Allah Taala, sentiasa ingat Allah Taala. Berzikir pada Allah Taala ni bukan setakat dengan lidah kita. Allah Allah Allah. Zikir dengan ismul mufrad dipanggil ya. Boleh. Fardu sunnah jamaah. Tapi kalau Wahabi Allah 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 bid'ah. Allah tak ada maksud dia. Allah tak ada maksud. Allah tak ada maksud. Hai pula Allah tak ada maksud. Allah Ta'ala itu ismun alamun, isim alam ala zati wajibil wujudi al-mustahiku bikulli kamalan. Itu maksud Allah. Dia kata Allah Ta'ala tak ada maksud. Dia zikir Allah Allah Allah, ngarut puak ni. Dia kata nampak Wahabi kacak ya. Zikir Allah tak ada maksud. Kalau orang nak meninggal Allah Allah Allah, dia lempang dia. Oi, tak ada maksud Allah. Gitu nak ekstrim sangat. Tak betul awak kafir belaka. Dia berzikir pada Allah, jadi dengan lidah. Itu dipanggil jahri, bil jahri. Ya, dengan lidah, bil lisan. Satu lagi dengan hati, bil qalbi. Itu dipanggil zikir sir. Allah 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 Allah. Sebab itu ada hadis Nabi dalam kitab Nasaih. Afdalu zikri al-khafi, khairu zikri al-khafi wa khairu rizki ma yakti. Sebaik-baik zikir yang tersembunyi, Allah 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 hati dia. Dan sebaik-baik rezeki apa yang memadai. Ya, itu ada yang lain kita Nasaih. Jadi kita ingat pada Allah Ta'ala, harapan akan sebut Allah Ta'ala kepadanya. Kita sebut Allah, akhirnya Allah Ta'ala sebut kita. Jadi ada pelajaran tasawuf dan perenggan yang terakhir. Sebab itu lagi pun tuan-tuan ya, bila zikir ni, zikir bukan dengan lidah saja, dengan perbuatan kita pun zikir juga. Macam kata Syekh Nuruddin kata, kita boleh zikir dengan rambut. Zikir rambut, bila mana kita niat sikat rambut ikut kaedah Rasulullah sikat rambut, maka itu zikir dengan rambut. Kita boleh zikir dengan badan kita, memakai pakaian yang Rasulullah pakai dengan niat ittiba', ikut cara Rasulullah berpakaian. Pada waktu itu dapat zikir melalui via badan kita. Kita boleh berzikir dengan kaki kita, iaitu kita berjalan saling tak tumpah, kita ittiba', ikut cara Rasulullah berjalan. Itu seumpama seorang yang turun daripada bukit, maka dapat pahala zikir dengan kaki kita. Jadi segenap tubuh badan kita ini boleh dapat pahala zikir apabila kita mengikut akan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai sifat kalam. Dan tuan-tuan jangan tak tahu, Ahlus Sunnah wal Jamaah divided by 2. Satu, Abu Hasan Asy'ari dipanggil Al-Asy'ariyah, pengikut dia. Yang kedua dipanggil Abu Mansur Al-Maturidi, dipanggil Al-Maturidiyah.
Kombinasi dua ni dipanggil al-sunnah jamaah. Ikut kaedah Imam Abu Hasan Asy'ari, sifat tu 13 cukup. Habis sifat kalam. Tengok 13/20. Tak ada kaunuhu tu tak ada. Full stop, selesai. Tapi Al-Maturidiyah pengikut Abu Hasan Al-Maturidi kata tak ada, kita kena tambah lagi 7. Iaitu dipanggil sifat yang digelar sifat haliyah, ada ahwal dia, dipanggil kaunuhu dia. Kalau ada kudrah ada kaunuhu qadiran, kalau ada kalam ada kaunuhu mutakaliman, tambah lagi 7. Pendapat 13 lebih rajih, lebih jelas, tapi pendapat yang mengatakan Allah Taala ada 20 sifat lebih masyhur, lebih terkenal. Dua-dua tak terkalahkan antara satu sama lain, dua-dua betul. Jadi jangan pening kalau orang khabar kita mengaji sifat 13. Sesat dah weh, orang sifat 20, awak sifat 13. Awak yang tak mengaji. Kalau Asy'ariyah 13 sifat, Maturidiyah 20 sifat. Kenapa ini terjadi? Nanti kita akan bincang, tuan-tuan ya. Kita menggunakan kitab yang kedua. Habis sifat ma'ani ya, yang ketujuh. Sebelum masuk bab celak dengan ismid, kita masih lagi cerita tentang katam dan hina, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencelak pula, apa panggil, menginai rambut baginda. Hadis yang keberapa dah ni? Pak ni ada berapa minit gini? Ya. 42. 40. Ya. Betul. Sudah Abu Rimsah sudah. Ya. Semir Rasulullah. Silap saya ni. 45. Al-Jazmah isteri Bashir bin Qashashiyah berkata, hadis 47. Ana ra'aitu Rasulullah qala mu'allif rahimahullah. Ana ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju min baitihi yanfudu ra'sahu wa qad ightasala wa bi ra'sihi rad'un min hinna'in. Hinna' ni jenis apa panggil semir. Apa namanya? Apa panggil inai Rasulullah. Au qalat radghun syakka fi hadha syekh asyakku huwa li Ibrahim bin Harun. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya bagi mengeringkan rambutnya selepas mandi. Siapa cakap ni? Al-Jazmah isteri Bashir bin Qashashiyah. Di kepalanya ada bekas daun inai atau bekas celupan. Guru Imam Tirmizi itu Ibrahim bin Harun meragui mengenai redaksi katanya. Jadi ada khilaf. Ada setengah ulama setuju, ada setengah ulama tidak setuju. Ya. Okey. Hadis yang 48. Anas bin Malik berkata, saya habiskan bab inai Rasulullah. Ra'aitu sya'ara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam makhduban. Aku melihat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwarnakan dengan hinna atau katam. Abdullah bin Muhammad bin Aqil berkata, ra'aitu sya'ra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'inda Anas bin Malik makhduban. Aku melihat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada pada Anas bin Malik diwarnakan dengan hinna atau katam. Sekelompok ahli hadis menilai hadis ini dengan syaz. Syaz maknanya ada keganjilan. Dan tidak bertentangan dengan hadis yang menceritakan Rasulullah SAW tidak mewarnai ubannya. Jadi kita sebut hari itu ada satu hadis. Ditanya kepada Anas bin Malik, adakah Rasulullah mengubanakan rambutnya? Dia kata tidak. Yang ubannya adalah Sayyidina Abu Bakar. Tiba-tiba dalam riwayat ni cerita Anas bin Malik, dia bawa rambut Rasulullah SAW yang ada pada Anas bin Malik itu diwarnakan dengan hinna atau katam. Yakni rambut Rasulullah yang ada pada Anas bin Malik itu sudah diinaikan. Jadi dalam riwayat pertama kata Rasulullah tak berinai rambut, yang inai ni Sayyidina Abu Bakar. Tiba hadis ni khabar rambut yang ada pada Anas
diinaikan. Jadi kenapa jadi pertentangan gitu? Jadi ada sebab kenapa khilaf tersebut terjadi. Maka disebut akan keterangan merungkai akan syaz tersebut. Yang ini adalah atau anas yang mewarnai rambut itu. Yang ini dalam laporan Imam Daruqutni, selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang dekat Rasulullah SAW mewarnakan uban baginda supaya lebih tahan lama berada di sisi mereka. Oh, itu sebabnya, ya. Sebabnya kalau sangkut paut dengan Anas ini, iaitu rambut yang ada pada Saidina Anas itu, Saidina Anas ataupun orang yang rapat dengan Rasulullah yang pegang rambut Nabi, maka mereka itu telah mewarnakan uban Rasulullah supaya tahan lebih lama di sisi mereka. Ya. Ini seputar riwayat Saidina Anas, ya. Sebab ada satu hadis ditanya pada Anas bin Malik. Anas bin Malik itu adalah anak angkat Rasulullah, merangkap khadam Rasulullah. Dia kata, Rasulullah tak inai rambut. Yang inai rambut Sayyidina Abu Bakar. Tiba-tiba ada seorang sahabat kata, aku lihat rambut di tangan Anas, rambut tersebut berinai. Itu maksudnya ada orang barangkali Sayyidina Anas bin Malik mewarnai akan uban Rasulullah yang tinggalkan kepada beliau, oleh baginda kepada beliau. Tetapi dalam riwayat-riwayat yang lain selain pada Anas, ada pengkhabaran mengatakan Rasulullah SAW menginai akan rambut baginda. Ala kulli hal, terdapat dalil-dalil berkenaan dengan sunnah inai rambut ni. Oleh itu tuan-puan, kita sebut yang sudah, ya, boleh kita ni inai rambut kalau ada keperluan, iaitu dah beruban. Kalau tak beruban lagi, hitam tu tiba-tiba nak keluar warna merah, pesulap merah tu, tahu pesulap merah, merah begitu, tidak boleh, dengan syarat dia tak telap air, dia boleh serap, ya, dia boleh serap air. Yang kedua, tak ada mudarat. Yang ketiga, tidak najis, ya, boleh, ya. Dari sudut inai ni, ini inai jari-jari kita ni, orang lelaki tidak boleh kecuali kalau untuk tujuan perubatan mengikut pendapat dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Boleh. Kalau kuku ni ada apa dia? Sedekah. Cagu, ya, ada cagu, boleh, ya. Kemudiannya bukan setakat rambut saja, janggut pun boleh kita inai, ya. Lepas ni boleh yang besar, banyak dah tu, boleh inai, ya. Tengok sahabat kita guna apa dia nak guna tu? Gumash lama sikit, ya. Itu penasihat dia anak arwah Ustaz Fadeno, Ustaz Fawaz. Dia penasihat syar'i kepada produk inai rambut gumash. Dia bagi dalil-dalil dalam syama'in ni lah. Boleh tuan-tuan, dan kata tak boleh, cuma tak biasa ataupun malu je. Tengok sahabat-sahabat kita Pakistan lah, merah, ya tak? Boleh tuan-tuan, tak ada masalah, ya. Kemudian kita bincang lagi tentang ukir inai tu. Tak masuk lagi? Ukir inai tu, macam orang nak nikah itu, boleh dengan syarat tak ada motif binatang ataupun dewa-dewi ni, ya. Tak boleh. Tapi kalau tumbuh-tumbuhan boleh. Jadi saya ada rujuk sikit. Dia kata kalau permanent dye boleh, tapi kalau semi permanent dye tak boleh, sebab dia tak serap air. Macam itulah. Ada di kod dia dekat apa inai-inai moden tu. Okey. Insya-Allah nanti kita akan bincang babun majaa fi kuhli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu berkenaan dengan celak mata Rasulullah SAW menggunakan satu batu hitam berwarna kemerah-merahan, dipanggil ismit, ya, ismit ulang raja, ya. Cerdik Ramli ni. Ismit tu celak Rasulullah. Nama batu yang celak Rasulullah guna untuk celak baginda. Kalau itu saja, ya. InsyaAllah kita akan jumpa 2 minggu lagi. Terima kasih menyumbang untuk sekolah agama rakyat saya, menyumbang untuk pondok. Jumpa Ustaz Izzuddin, ya.
Rabbana taqabbal minna wa'fu 'anna wa lana warhamna tub 'alaina wahdina wasqina al-ghayth suqya rahmah la taj'alna minal qanitin wansurna 'alal qawmil kafirin zalimin washfi mardana amradan muslimin hurmati man anzalta 'alaihi surat al-Fatihah. Al-Fatihah tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tak share ni. Boleh azan ya. Baru lagi.